Ni jumlahnya. Dan mengikut dia punya statistik tu, dia akan meningkat setiap tahun demi tahun. Ada 2013, 2014, 2015, ada 3 tahun ni dia akan meningkat. Dia tak akan menurun. Itu dia punya jangkaan dia. Jadi tuan-tuan boleh kita sebut begitu. Dan itulah mungkin apa yang dipahami oleh syarah. Tetapi itu bukanlah yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun cerita, terangkan kepada sahabat, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka naba hadza. Maka Nabi sebut satu persatu orang yang muflis di kalangan umatku, mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala. Maknanya mereka datang tu bawa pahala, solatnya, pada puasanya, pada sedekah dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kata Nabi, mereka datang juga bawa dosa. Maksud mereka datang tu bawa dosa, maksudnya apa? Dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi ceritalah apa bentuk dosanya. Dosa menzalimi orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, fitnah orang lain dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila keadaan ini berlaku pada hari kiamat, Nabi sebut orang yang teraniaya, orang yang dizalimi, diberikan hak oleh Allah untuk nak tuntut balik, nak jumpa kita lah contoh. Jadi tuan-tuan, bila mereka tuntut, kita terpaksalah bagi kebaikan kita, pahala kita kepada mereka. Dan Nabi sebut dalam hadis itu, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaihi. Kalau sekiranya apabila kita berikan kebaikan kita, pahala kita kepada mereka, tiba-tiba tuan-tuan pahala kita habis, maknanya tuan-tuan bekalan kita bawa tu habis. Qabla an yudama alaihi, sebelum selesai, maknanya kita kata selesai orang yang kita zalimi itu, rupanya tuan-tuan ada lagi orang nak tuntut. Mudahnya macam itulah. Jadi tuan-tuan, orang nak tuntut tu ada lagi, pahala kita habis. Jadi macam mana nak selesaikan? Maka Nabi bersabda, thumma akhadha khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finnar, rawahu Muslim. Maka Nabi sebut Allah akan mengambil dosa mereka dan masuk dalam akaun kamu. Dan bila tuan-tuan pahala kita habis, dosa pula bertimbun-timbun, maka kemuncaknya thumma turiha finnar, kemuncaknya dosanya, kemuncaknya kita akan dicampakkan dalam api neraka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila dinyatakan dalam hadis ini an aghfira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, maka itu satu perkara yang amat bernilai. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita berbangga dengan kebaikan kita tak sedar tuan-tuan dosa kita juga banyak. Maka sebab itu tuan-tuan, hadis ini mengingatkan kita, jangan kita rasa dah selamat, dah selesa dengan kebaikan yang kita buat. Sedangkan tuan-tuan, kita tak tahu, takut-takut banyak lagi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kelebihan yang kedua, kata Nabi SAW, wa arhamahu, Allah akan merahmatinya. Jadi tuan-tuan, Allah akan merahmati kamu sebagai syuhada. Tuan-tuan sekalian, rahmat ni kita boleh terjemahkan kepada kasih dan sayangnya Allah. Kalau tuan-tuan ingat lagi, bulan lepas kita sebut hadis yang pertama berkenaan dengan rahmat Allah. Jadi tuan-tuan, luasnya rahmat Allah, hebatnya rahmat Allah ini memang kita tak boleh nak bayangkan. Sehingga kan kita sebut dalam pertemuan yang lalu, seorang lelaki yang telah pun membunuh 100 nyawa pun, jika diizinkan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dipilih sebagai ahli syurga. Maknanya tuan-tuan, walaupun pada zahir manusia tengok tu macam dah kata ahli neraka. Di sebab itu tuan-tuan sekalian, ini berkaitan rahmat Allah, bagaimana kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan sekalian, kasih dan sayangnya Allah
Sifat rahmat Allah ini tuan-tuan sekalian bukan setakat di dunia, bahkan pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi hebat keadaan, betapa hebatnya kasih dan sayangnya Allah pada hari akhirat kelak nanti. Maka sudah semestinya kita juga mengharapkan rahmat Allah. Nak mengharapkan tentang amalan kita ni memang kita kata tak layak dan nak dapat syurga Allah. Tetapi apabila seseorang itu keluar berjihad pada jalan Allah, hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya dia mati dalam medan jihad itu, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan merahmatinya. Dan kelebihan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa udkhilahul jannah, akan dimasukkannya ke dalam syurga. Jadi sudah jemaah sekalian, bila kita sebut dimasukkan ke syurga, itu juga merupakan suatu perkara yang besar nilainya. Dan itulah sebenarnya kejayaan yang hakiki di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilahul jannah faqad faz. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terlepas daripada azab neraka, wa udkhilahul jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka mereka telah mendapat kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila kita sebut tentang syurga, sememangnya kita menyedari bahawa syurga ini minal ghaibiyat. Jadi antara perkara-perkara ghaib, was-sam'iyat, dan juga perkara-perkara yang kita dengar. Maksud kita dengar tu ayat-ayat Al-Quran Karim, hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang kehebatan, kenikmatan di syurga. Wal mubasyirat, dan juga khabar gembira. Tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak merasakan betapa hebatnya ganjaran apabila Allah sebut wa udkhilahul jannah, dimasukkan ke syurga. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh menafikan, bukan mudah untuk kita benar-benar nak merasakan bahawa hebatnya syurga. Sebab kita sebut al-ghaibiyah, benda ghaib. Benda ghaib ni tuan-tuan sekalian, nak kita kena kuatkan iman kita untuk kita mempercayai, meyakini, mengimani kewujudan syurga dan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah di dalamnya. Kalau tuan-tuan sekalian kita membaca tanpa kita benar-benar beriman, maka tuan-tuan dia takkan jadi kita rasa nak sangat syurga tu. Sebab tu tuan-tuan tak boleh orang boleh tertipu dengan hebatnya dunia. Bila mana tuan-tuan tak ada gambaran yang jelas kepadanya tentang hebatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Pastinya dalam Al-Quran, dalam hadis, kita boleh menjumpai terlalu banyak dalil yang membicarakan tentang kehebatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, dalam kesempatan masa yang ada pada malam ini, saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis yang mungkin kita sudah berhafal. Satu hadis kursi Nabi sebut, inni a'datu li'ibadi alladhina amanu wa 'amilus salihat ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hadis ini tuan-tuan sekalian, hadis kursi. Nabi bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menyediakan nikmat di syurga bagi hamba-hambaku yang beriman dan beramal saleh. Jadi tuan-tuan, bagaimanakah gambaran sifat yang Nabi nak sebut betapa hebatnya syurga ni? Ma la ainun ra'at, yang mana mata manusia tidak pernah melihat. Nak kata hebatnya syurga ni tuan-tuan sekalian, itulah gambarannya. Maknanya tuan-tuan, kita boleh sebut, jika sekiranya kita dipilih sebagai ahli syurga, bila kita masuk syurga tu, kita tak akan sebut, dah pernah tengok lah ni. Tak ada tuan-tuan sekalian. Maknanya hebat. Tuan-tuan sekalian, bukan kata syurga, dunia pun hebat dah Allah bagi.
tuan-tuan, ada nikmat-nikmat yang hebat yang mungkin kita pun tak pernah tengok. Biasa kita buat contoh tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Yusuf. Kisah berkenaan Nabi Yusuf ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Yusuf. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, kita sebut, kenikmatan di dunia kepada umat Nabi Yusuf yang boleh melihat wajah Nabi Yusuf. Tak nak kira hebat tak hebatnya, sehingga kan Allah boleh sebut dalam surah Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum. Dalam surah Yusuf, dalam peringkat awal, Allah cerita tentang betapa hebatnya ciptaan Allah. Ni tuan-tuan di dunia. Maknanya Allah bukan buat Nabi Yusuf ni duduk di syurga, di dunia. Bagaimana Allah cerita tuan-tuan dalam surah itu, bagaimana bila Nabi Yusuf dewasa, dia tuan-tuan Imra'atul Aziz, isteri Perdana Menteri ketika itu, tengok Yusuf dalam keadaan yang cukup hebatlah, sehingga kan dia begitu tergoda, dia pun nak goda Nabi Yusuf. Ada orang kata nak ajak zina, maka kejar Nabi Yusuf sehingga koyak baju belakang. Kebetulan tuan-tuan suami pun masuk. Ada orang kata terjegak dalam di pintu istana. Jadi cepat-cepat Imra'atul Aziz, isterinya berkata, abang, ni dia rak saya lah. Dia kata, abang, dia lah yang nak goda saya. Anak Yusuf lah yang punya akal. Jadi tuan-tuan, Yusuf pun nak mempertahankan diri, bukan saya dan sebagainya. Maka macam mana nak selesai? Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada seorang bayi yang berkata-kata, menyatakan apa yang kita kata tak terfikir oleh orang dewasa. Dan Allah nakalkan semula. Bila mana Allah menyatakan bahawa falam in kana qudda min duburin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. In kana qamisuhu qudda min qubulin fakazabat fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Maksudnya apa? Allah menyatakan bahawa bayi itu berkata, cuba lihat kepada baju yang dipakai oleh Yusuf. Kalau sekiranya baju itu koyaknya di bahagian belakang, maka benarlah Yusuf, berdustalah perempuan itu. Tapi kalau sekiranya koyak itu di bahagian hadapan, maka berdustalah Yusuf dan benarlah perempuan itu. Ini logik lah. Contoh tuan-tuan, kalau kita lelaki nak goda perempuan, dia perempuan tu nak pertahankan diri, agak-agak koyak tu bahagian depan ke belakang? Ke bahagian belakang? Hebatlah perempuan tu, dia koyak macam tu. Dia tak mesti dia koyak depan. Ke kita main mundur? Ada tuan-tuan sekalian, tu orang tak betul. Jadi tuan-tuan, bila perkara itu berlaku, maka dilihatlah kepada baju Yusuf. Bila dilihat tuan-tuan sekalian, didapati koyaknya di bahagian belakang. Bila koyaknya bahagian belakang, maka benarlah Yusuf, berdustalah perempuan ini. Ini disebabkan tuan-tuan sekalian, kes ni berprofil tinggi, maka ditutup kes. Itu biasalah. Dia tak ada kaitannya, dia tak payah matilah. Jadi tuan-tuan, bila ditutup kes, walaupun kita kata tutup kes, benda ni tetap tersebar. Tuan-tuan macam sekarang lah, tuan-tuan nak tutup macam mana pun dia akan tersebar. Tak payah cerita panjang lah. Tapi nak sebutnya, bila tersebar, Allah sebut dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil Madinah, maka berkata-katalah perempuan di luar istana. Tuan-tuan mereka pakai kutub lah, kutub Imra'atul Aziz. Sebab apa? Sebab tak jaga nafsu, tak dapat nak kau nafsu. Jadi tuan-tuan, Imra'atul Aziz pun masa panas dia tengok. Dia tak buatlah dia punya istilahnya perangkap lah. Dia nak perangkap orang kutuk-kutuk dia tu. Dia kata jom masuk dalam istana, ada jamuan makan disediakan, ada jamuan kerakyat dan sebagainya lah. Masuklah semua membantu, masuk semua, duduk semua siap, maka disediakan pisau bagi setiap orang. Dia tuan-tuan dah sediakan pisau, selesai, maka dijemput Nabi Yusuf untuk tampil ke hadapan. Maka bila Nabi Yusuf tampil ke hadapan itulah Allah berfirman, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum.
Hadirin sekalian, Allah menyatakan bahawa apabila mereka, yakni perempuan-perempuan itu, falamma ra'ainahu, melihat wajah Nabi Yusuf alaihi salam, maka apa yang berlaku? Akbarnahu, maka mereka membesar-besarkan Nabi Yusuf. Mereka puja melangit dah orang kata, dengan bahasa mereka lah. Kita pun tak tahu macam mana mereka puji. Kalau kita ni mungkin kita kata mahal, handsome gila. Sebab kita ni memang suka sedap gila, best gila. Yang hebatnya tuan-tuan, orang tu dapat contoh SPM 10A, kamu ni pandai gila. Dah pandai gila pula. Tu ke okey lagi tuan-tuan, mari kat belah utara, wish pandai nak mampu. Memang mampu dia. Tu nak sebut tuan-tuan apa? Kita puji. Mana yang amat sangat dah macam tu. Tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah menyatakan bahawa bila mana mereka memuji-muji itu, dalam masa yang sama wa qatta'na aydiyahum, dalam masa yang sama mereka tak sedar tangan yang mereka pegang pisau itu sedang memotong-motong jari mereka. Tak butuh tuan-tuan sekalian, tak sedar lagi. Dah habis semua baru sedar, hilanglah jari. Itu gambaran betapa hebatnya ciptaan Allah di dunia. Macam mana tuan-tuan kita nak membayangkan hebatnya ciptaan Allah pada hari akhirat? Ya Allah sebut dalam Al-Quran bidadari, bidadara tu. Memang kita tak boleh nak bayangkan. Jadi nak sebutnya hebatnya syurga ni, mana ainun ra'at, mata manusia tidak pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga manusia tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, akal fikiran manusia tidak pernah terlintas bernikmat sebegitu pun. Jadi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, bagaimana kelebihan yang Allah sediakan bagi mereka yang berjuang, berjihad pada jalan Allah semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Apabila mereka mati dalam perjuangan itu, maka inilah kelebihan yang Allah sediakan, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat kepadanya, dan dimasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai kesimpulannya daripada apa yang kita sebut pada malam ini, sepatutnya dan seharusnya bagi kita sebagai umat Rasulullah, untuk kita tuan-tuan sekurang-kurangnya ada niat yang bersungguh-sungguh untuk kita termasuk di kalangan orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan kita nak mengharapkan pahala solat kita, pahala puasa kita, wallahu a'lam, sama ada tuan-tuan cukup ataupun tidak untuk kita nak persembahkan kepada Allah, maka inilah di antara kita sebut peluang yang kita ada. Sebab itu Nabi sebut di awal hadis ini, ayyuma 'abdin min ibadi, sesiapa sahaja di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar berjuang, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tuan-tuan, saya kira cukup dulu setakat ini tazkirah pada malam yang mulia ini. Ada soalan? Tak adalah. Bila sebut tentang suicide bomber ni, bom mati ni, sebenarnya telah dikeluarkan satu, kalau tak silap saya, pandangan dikeluarkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang membenarkan mengikut keadaan-keadaan tertentu. Anak tuan-tuan sebagai contoh di bumi Palestin, memang tuan-tuan mereka tak ada ikhtiar, tak ada apa yang nak mereka lawan sebagai contoh. Maka ketika itu dibenarkan. Tetapi secara umumnya, maknanya disebut secara umumnya tidak dibenarkan. Tuan-tuan kalau dia contoh kita di Malaysia ni, boleh dikatakan tuan-tuan sekalian aman, nanti tiba-tiba kita pergi ke ICC, bom, kita letupkan badan kita. Betul, pendengar siapa? Sebab barakallahu mari. Di tuan-tuan itu tidak
orang kata tidak sampai kepada perkara yang amat dituntut. Sebab kalau kita lihat dalam wakil di Palestin sebagai contoh, maka memang mereka bertempur dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mereka meletukkan badan mereka itu untuk nak mematikan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita sebagai contoh, mari ke contohlah, pergi ke uptown, geram sangat, bom, letukkan bom pada diri kita, memang kita termati dah. Jadi tuan-tuan, kita juga mematikan orang-orang awam sebagai contoh. Maka pada pandangan Syekh Al-Qaradawi, pada umumnya tidak dibenarkan di dalam agama, tetapi bila mana sampai kepada tahap-tahap yang tertentu, ianya diharuskan. Cuma diletakkan macam-macam syarat tertentu lah. Ada tuan-tuan nak sebutnya Islam supaya tidak dicop sebagai agama yang menggalakkan keganasan. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, menyelesaikan hutang ataupun kita menginfak? Kalau tanya kepada saya, secara umumnya memang kita kena selesaikan hutang, sebab itu perkara yang fardu. Adapun menginfak itu dia perkara yang sunat. Jadi tuan-tuan, kita takut macam tadi lah, disebut dalam hadis Nabi SAW, kalau kita berhutang, takut tuan-tuan dia tak selesaikan masalah kita. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Takut tergantung. Dia akan tuntut pada hari akhir nanti, dan boleh menyebabkan kita menjadi golongan orang yang muflis. Jadi kalau tanya kepada saya, nak infak ke Ustaz, ke nak bayar hutang? Cuma tuan-tuan, hutang hari ni kita banyaklah dia punya definisinya. Tuan-tuan tak boleh memberikan asam, Ustaz, hutang rumah pun tak ada bayar lagi, macam mana nak infak? Itu lain. Itu dia ada dia punya jadual dia, dan tidak menghalang